Pertamanya, sepanjang sesi kita pada malam ni, sila off atau mutekan kamera dan mikrofon masing-masing. Yang kedua, jika ada sebarang soalan boleh diajukan dalam ruangan chat dan soalan akan dibacakan di penghujung sesi insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita teruskan juga, elok juga kita berkenalan dengan ahli panel kita pada malam ini, iaitu nama yang diberi adalah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Fatih. Beliau merupakan lepasan daripada Kuliah Ulum Islamiyah Universiti Al-Azhar Mesir dan sekarang beliau sedang melanjutkan master dalam bidang akidah falsafah. Untuk pengetahuan semua, Ustaz Faiz Fatih adalah antara pelajar Malaysia yang melazimi majlis para masyayikh di Al-Azhar semasa ketika dulu. Antaranya yang Ustaz Faiz Fatih melazimi adalah seperti Syekh Ali Jumaah dan lain-lain. Dan beliau juga merupakan pengasas kepada Pusat Pengajian Akademi Pemikiran Turas. Okay. Jadi berkaitan dengan tajuk pada malam ini, itu Manhaj Al-Azhar. Kita nak tahu apa itu Al-Azhar, apakah itu yang dimaksudkan dengan Manhaj Al-Azhar. Adakah Al-Azhar ni hanya sekadar sebuah bangunan ataupun masjid, ataupun Al-Azhar ni adalah silibus dalam kuliah dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini pembentang ataupun ahli panel kita pada malam ini akan menghuraikan tajuk iaitu Manhaj Al-Azhar. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dipersilakan kepada Ustaz Faiz Fatih untuk meneruskan majlis. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberikan peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berhimpun secara maya dalam liqa yang disusun oleh kita kata apa, liqa asyairah kan, liqa asyairah ahbabna fid din, ahbabna fillah, orang yang juga sahabat-sahabat yang juga berhimpun bagi menyebarkan manhaj-manhaj yang sahih dalam agama Islam dan kaedah menuntut agama Islam dengan cara yang betul lah. Baik, saya sebenarnya lama dah tak bercakap kan berkenaan dengan Manhaj Al-Azhar ni. Last tak silap tu bulan tahun 2014 kot. Lepas tu lama dah tak bicara berkenaan dengan Manhaj Al-Azhar. Dan daripada yang hadir ni macam tadi, kalangan adik-adik Ana jugalah. Ustaz Mursyid, lepas tu apa? Siapa lagi dalam ni? Ustaz Mursyid. Lepas tu ada Mushtaq kan? Itu kan? Dan kawan-kawan yang lain lah. Mereka ni insya-Allah saya dah maklum berkenaan dengan apa? Isu Manhaj Al-Azhar Al-Sharif. Baik. Manhaj Al-Azhar Al-Sharif yang kita bakal bicarakan pada hari ini kita maaf Ana kita kata apa, mungkin secara santai macam tu kot, kita petik maklumat daripada sana dan sini. Mungkin sebab apa, lama Ana tak kuliah ni, ataupun kita bicara secara umum je lah, secara umum, relax santai-santai. Dan kalaulah contohnya ada apa-apa soalan boleh sama ada bagi saya tak ada masalah pun kalau nak buka mikrofon dan sebut. Tapi tak apalah, kita ngikut nizam majlis pun tak apa, itu dengan kita tulis di chat pun tak apa.
Dan apa-apa saja boleh untuk ditulis di ruangan chat, dan insya-Allah lah setakat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmunya pada saya akan berkongsilah dengan sahabat-sahabat. Baik. Manhaj Al-Azhar Syarif yang kita bincangkan di sini dihimpunkan, dia punya elemen-elemen utama dia oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin Syekh Usama Said Al-Azhari, ulama muda yang kita berkata hebat sungguhlah. Baik, beliau mengaji dengan Maulana Syah Al-Jumu'ah sejak pada tahun 1996, ngaji melazimi Maulana Syah Al-Jumu'ah, dan beliau adalah antara tokoh yang terkedepan lah dalam madrasah Syah Al-Jumu'ah, meskipun dari segi umurnya beliau lebih muda berbanding daripada ilmuwan-ilmuwan yang lain. Tapi dia punya kontribusi, dia punya kita kata penzahiran keilmuan dan keberkatan, dan diterima oleh orang ramai, tak kira daripada syuyukh yang senior ataupun syuyukh yang junior. Terhadap beliau itu menggambarkan kepada keberkatan ilmu kepada terhadap beliau dan redanya masyayikh-masyayikh kepada beliau. Baik. Idea Manhaj Al-Azhar kita kata diterbitkan asal usulnya oleh Maulana Syah Al-Jumu'ah. Asal usul dia Manhaj Al-Azhar ni. Okey. Kalau antum tahu, dulu ni Al-Azhar Syarif dia sejak kita panggil 30 tahun dulu ataupun 40 tahun dulu, Mesir ataupun Al-Azhar tu sendiri dipenuhi ataupun dikuasai oleh puak-puak Wahabi dan Salafi. Ini diceritakan sendirilah oleh anak-anak murid, senior-senior kita, masyayikh-masyayikh ni, yang mengaji dengan Syekh Ali pada tahun 90-an. Waktu tu, masyayikh-masyayikh Al-Azhar dinampak tak menonjol dalam menyampaikan ilmu. Halaqah-halaqah banyak dibuat pun mungkin di rumah. Itu dulu. Yang menguasai masjid-masjid, bahkan menguasai universiti adalah apa? Adalah puak-puak Wahabi dan juga Salafi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menguasai juga universiti adalah mereka yang kita kata sudah meninggalkan. Mereka Azhari betul dan bukan Wahabi, tetapi meninggalkan dipanggil manhaj yang diwarisi turun-temurun oleh para ulama terdahulu, dan mereka tak nampak rasional. Kenapa masih lagi perlu halaqah-halaqah? Kenapa masih lagi perlu mengaji turas? Kenapa mesti bertelaku kaki dengan tok-tok guru dan sebagainya? Boleh? Dan mereka ni kebanyakannya adalah golongan-golongan yang belajar di universiti. Jadi di situ banyaklah pembaharuan-pembaharuan yang diperbuat di universiti, tetapi membelakangkan turas dan juga manhaj Al-Azhar yang diwarisi oleh para ulama. Ulama Al-Azhar dahulu. Bila dikata, ini ke manhaj Al-Azhar dulu? Dia berkata, manhaj betul ni. Mereka pun tak jelas apa manhaj Al-Azhar. Ini berlaku daripada kalangan pensyarah-pensyarah. Dan apa manhaj Al-Azhar? Ini buku-buku yang antum mengaji, kitab-kitab kuliah ni. Ini manhaj Al-Azhar. Boleh? Yang ni apa dia? Ustaz-ustaz ni semua ni manhaj Al-Azhar. Itu yang dijawab oleh apa? Asatizah daripada doktor-doktor. Dan tidak jelas di kalangan mereka apa sebenarnya manhaj Al-Azhar yang diwarisi zaman berzaman, yang menyebabkan kita ini berbeza dengan apa? Dengan puak-puak yang apa? Yang menyeleweng, kita boleh sebut menyeleweng lah, dari segi pembinaan akalnya, akhlaknya, berkenaan dengan gagasan ilmunya dan gagasan penyelesaiannya, dianggap berbeza. Dan sepatutnya ada elemen yang membezakan kita dengan mereka. Tapi kita tak nampak beza. Tak ada apa kot. Boleh? Okay, yang ketiga adalah popularnya pada ketika itu, apa dipanggil, kita kata gerakan kesedaran Islam. Dipanggil sahwah Islamiyah. Sahwah Islamiyah. 80-an, 90-an, itu geng haraki begitu kuat. Yang mempelopori idea Said Qutb, yang mempelopori idea Hasan Al-Banna.
Hatta kita lihat kesan-kesan dia tu zahir daripada graduan-graduan Malaysia, Al-Azhar yang pulang pada tahun 80-an dan tahun 90-an. Kalau antum perasan lah. Antum perasan tak benda tu? Haraki. Boleh? Maka Maulana Syekh Ali, beliau mengambil inisiatif menghidupkan pagi, petang, siang, malam akan halaqah-halaqah di Al-Azhar Syarif. Maulana Syekh Ali ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia kelebihan. Himmah yang tinggi dan kemudian ilmu yang luas, mencakupi ilmu moden. Dia mengaji ilmu ekonomi dulu, kemudian ilmu perniagaan, kemudian ada asas ilmu perundangan. Syekh Ali kata dia mengaji Jamiah Qahirah, Jabatan Hukuk, maknanya Jabatan Undang-Undang. Fail, tahun 3 fail. Syekh Ali kata, tapi kalau aku nak pergi sambung lagi boleh. Ni lepas 50 tahun. Syekh Ali kata itulah. Tapi memang waktu tu dia kata urusan undang-undang antara yang susah lah. Dan kemudian Syekh Ali sambil-sambil tu ambil di Al-Azhar dan juga melazimi guru-guru beliau. Guru-guru beliau antara yang memberi kesan dalam suluk beliau adalah Syekh Ahmad Al-Mursi An-Naqsyabandi. Antara guru dia beliau yang beliau lazimi adalah Syekh Qaranshawi, Ismail Al-Qaranshawi, Usuli Kabir. Kemudian Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair, dan kemudian Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, itulah terutamanya dalam bidang hadis. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah. Dan beliau pergi keluar untuk melazimi guru-guru yang lain, mengambil manfaat daripada guru-guru yang lain, berjumpa dengan para awliya, para sulaha dan sebagainya. Maka dia istifadah daripada mereka itu pengalaman dan tajribah yang begitu besar. Berbeza pada setengah syekh yang mungkin berpada dengan dengan pengajian setempat saja, tapi Syekh Ali tak, dia kita pergi terbuka untuk mengambil istifadah daripada ramai ulama-ulama. Baik, maka dia buka halaqah, dia mengajar daripada pagi. Dikatakan halaqah beliau bermula jam 7 pagi sampai 7 malam. Halaqah yang rasmi 7 pagi sampai 11 pagi atau 12 pagi, dan 12 tengah hari. Yang 7 malam tu nanti kat rumah, kat jalan, Syekh sentiasa membuka maktabah beliau ataupun rumah beliau yang dianggap sebagai maktabah yang besar, library yang besar, untuk para pengkaji datang mengaji dengan Syekh. Dan kebanyakan yang mengaji asalnya Wahabi, tapi kemudian bertukar menjadi pendukung mazhab Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah yang tegar. Boleh? Antaranya Syekh Said Syatub cerita kat kami begitu kan. Mursyid tahulah. Maulana Syekh Aiman Dimashqi, Maulana Syekh tu semua daripada geng Wahabi semua, tapi bila dapat sentuhan Maulana Syekh Ali, dia panggil Syekh Ali Maqbaratul Wahhabiyyin ataupun Maqbaratus Salafiyah. Kubur bagi orang Wahabi dan kubur bagi orang Salafi. Baik. Dalam halaqah-halaqah tu lah Maulana Syekh Ali radhiyallahu taala anhu, kita kata memahamkan kepada anak-anak murid dia manhaj Al-Azhar, merasionalkan manhaj Al-Azhar. Kalau antum tengok, pernah baca buku Ahmad Amin, pernah baca buku Taha Husin. Taha Husin buku dia Al-Ayyam. Itu bagus untuk dibaca oleh antum supaya vocabulary bahasa Arab menjadi kuat, kerana dia punya larah-larah bahasa ungkapan menceritakan kisah-kisah kehidupan dia sehari, pengalaman dia sehari-hari itu begitu indah, cantik. Walaupun Taha Husin ni kita kata kalau orang baca dia ni liberal lah, tak boleh liberal, tapi bahasa. Dan bahasa ni pun kita ambil daripada orang kafir juga. Umar Al-Qais tu bukan orang Islam, kafir. Itu dah masalah. Ulama-ulama kita settle dah itu. Tak boleh ambil liberal tak? Bisa liberal. Boleh sekular ke apa, tapi Taha Husin selepas tu bertaubat. Ya. Antum kena baca buku Al-Ayyam. Taha Husin, dia cerita macam mana apa sejarah Mesir dan Al-Azhar, kerana dia seorang Azhari juga. Kemudian antum baca juga Ahmad Amin, filosof Mesir. Ahli filsafah Mesir masyhur. Dia kerang kitab sejarah Fajrul Islam, Duha Islam. Boleh? Dalam tu dia cerita berkenaan dengan sejarah Mesir dan Al-Azhar secara khusus. Kemudian Ali Tantawi, buku-buku dia bagus tu dibaca. Tapi yang anda nak fokus di sini, kesemua daripada kitab-kitab ini sepakat mengatakan
bahawasanya sistem pengajian di Al-Azhar adalah mundur. Maksudnya difahami daripada gaya ungkapan mereka lah, gaya penceritaan mereka lah. Jangan tu bicari kalimat mundur tu, nanti mana ustaz sebut tak gaya penceritaan itu. Dan mereka ni inbihar tu ni kagum dengan barat. Oh, tengok macam mana bersistemnya pendidikan di Oxford, pendidikan di Cambridge, pendidikan ni. Kenapa kita tak buat macam tu? Ni kita buat halaqah tak ada sistem, ikut syekh, ikut dan, ikut apa semua. Maka Maulana Syah Ali inilah yang kita kata datang bahawa, dan beliau ini kita sebut kita panggil apa? Yang hidup dalam dua alam. Yang pertama alam akademik, yang kedua dalam alam masyikhah. Alam masyikhah ni maknanya duduk bersama dengan masyayikh dalam halaqah-halaqah ilmu. Maka beliau lah yang merasionalkan. Kenapa sistem Al-Azhar ni dibuat bentuk-bentuk halaqah? Maknanya mengaji berdasarkan guru, kemudian tidak ada tarikh penetapan exam. Kemudian kita kata seorang pun tak tahu habis bila kitab dia tu, ataupun tak tahu bila dia boleh untuk graduate, dan seterusnya daripada sistem-sistem Al-Azhar yang diwarisi turun-temurun. Maka Syekh Ali kata tak. Bila kita lihat secara rasional, sistem Al-Azhar Syarif dan juga sistem madrasah-madrasah lama, Madrasah Akrad, Madrasah Hadramaut, Madrasah kita Melayu di pondok-pondok dan sebagainya, Madrasah Qarawiyin, Dia buat tu supaya kita kata meraihkan jiwa manusiawi yang ada pada setiap manusia. Berbeza-beza jiwa manusiawi ni. Akal manusia juga berbeza-beza. Boleh? Jadi kita kalau contoh sistem barat, kita letakkan Darjah 1 mesti 7 tahun. Tak boleh menerima student lebih daripada tu. Darjah 5 mesti 11 tahun. Darjah tingkatan 1 mesti 13 tahun. Tak boleh terima. Boleh? Jadi kita kata mungkin orang itu dia berumur tapi dia nak dapat dia nak dapat peluang untuk mendapat pendidikan. Jadi dia terlepas untuk mendapat pendidikan daripada madrasah-madrasah, daripada guru. Dan dia memang tak ada asal langsung. Itu dia yang pertama sebenarnya kelebihan pada sistem halaqah, maknanya mereka menerima tidak kira umur. Berbanding daripada sistem pelajaran moden tahun 1 tahun 2 adalah dihadkan pada umur yang tertentu. Kemudian yang kedua, sistem halaqah ini berpindah seorang murid daripada satu halaqah kepada satu halaqah, boleh? Maka dia berdasarkan kemampuan pelajar. Maksudnya ditentukan berpindah nak murid pada satu halaqah pada satu halaqah tentu pada siapa? Pada para pelajar. Berbeza dengan sistem di sekolah-sekolah. Kalau sistem di sekolah-sekolah, kita boleh ke tak boleh, kita akan masuk kepada tahun yang berikutnya. Betul tak? Kita tak boleh. Allahu Akbar, paling lembab lah dalam mengaji matematik. Matematik, bukan matematik tambahan, tapi matematik moden. Additional math. Kalau berapa slow nak mampu modern math tu. Boleh? Maka kita kata tak kira, mesti hang masuk kepada peringkat seterusnya. Masuk pada tingkatan 5 yang mana silibus dia lebih susah. Sedangkan dia pun asal minta settle pada tingkatan 4 tu. Sibuk, mungkin sibuk keluarga ke, sibuk apa ke, ataupun akal dia sendiri tidak mampu untuk ni. Maka menzalimi dia. Kerana dia tak bersedia. Sedangkan manhaj Al-Azhar, kita kata kalau dia contoh dia mampu, dilihat oleh gurunya mampu, maka diisyaratkan untuk masuk kepada halaqah yang seterusnya. Sehinggalah dia mampu lagi. Dan kalau contoh di madrasah yang biasa, kita pun sebenarnya menzalimi budak-budak yang cerdik. Sebab apa? Katanya budak ni, kemampuan akal dia, setengah orang genius kan, dia boleh lompat terus kepada universiti. Boleh? Tapi kita hadkan dia masih lagi di mana? Di tingkatan 1. Kan? Maka kita telah menzalimi dia. Tapi halaqah-halaqah tak. Kalau contoh budak tu, dia otak macam komputer. Hafal sekaligus dalam tempoh masa yang ringkas. Dan kemudian gaya berfikir dia pun tajam. Maka kita kata dia boleh berpindah daripada satu halaqah kepada satu halaqah yang lain tanpa kita hadkan, kita sekat pencapaian dia.
Boleh? Jadi itu dipanggil rasional halaqah-halaqah di mana? Di Al-Azhar dari segi perpindahan halaqah. Dan di Al-Azhar juga kita sebut, kita boleh mampu untuk memilih guru. Sebab apa? Kalau contohlah di sekolah-sekolah biasa, betul tak? Kita ngaji mesti dengan guru tu yang dah ditetapkan. Tingkatan 1, tingkatan 2. Tingkatan 1, pelajaran bahasa Arab mesti dengan Ustazah Leha, contoh dia. Tak boleh pilih Ustazah lain. Jadi kadang-kadang student ni dengan style Ustazah Leha, dia buat tak puas hati. Ustazah Leha ni ikut dan. Boleh garang sangat, contoh dia. Ataupun terang gaya tinggi, bukan ulang-ulang. Antum faham apa semua, jadi tak perlu saya ulang dia buat gaya macam tu. Padahal semua bukan pada darjat yang sama. Boleh? Dan kita pun kadang-kadang dengan guru kita ada yang kita masuk, ada yang kita tak masuk, betul tak? Di kalangan apa? Guru kalau di sekolah. Tapi di Al-Azhar, pada satu-satu subjek tu kadang-kadang ada 10 guru. Contoh Matan Ajrumiyah. Yang nak mengajak Matan Ajrumiyah tu 100 guru, pilih. Dia tengok mana yang guru kita kata paling terror lah menyampaikan maklumat dengan cara berkesan, yang dekat dengan hati talibah. Jadi kita boleh pilih. Yang kadang-kadang kurang sikit, tak boleh. Itu kita panggil satu pendekatan yang merdeka, yang bebas, mampu dipilih oleh para penuntut untuk apa? Mendalami guru-guru dia. Sebab tu kita ngaji dan taklim kan, cara pilih guru dan sebagainya. Sebab dia halaqah dia diturun-temurun begitu. Boleh? Maka itu dia hakikatnya adalah kelebihan dan memberi manfaat yang besar kepada penuntut-penuntut ilmu. Begitulah juga sistem pemilihan waktu untuk exam. Kalau dulu, bila budak tu kata saya, tuan guru saya dah alim. Maka tuan guru kata tak apa, kalau begitu, kita boleh adakanlah dipanggil imtihan, exam yang akan dihadiri oleh semua penuntut ilmu dan asatizah Al-Azhar. Maka diadakan. Ini antum boleh baca dalam kitab contohnya Al-Azhar zaman Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Suyuti dia cerita dalam kitab Tahadus bi Ni'matillah macam mana dia pada ketika umur 16 tahun sudah mendapat alimiyah, mendapat pengiktirafan keilmuan daripada guru-guru daripada berbagai bidang. Diiktiraf oleh guru dia Alamuddin Al-Bulqini, Syekh Kabir, faqih kabir pada zaman tu. Yang mana pada ketika itu dia disuruh untuk membicarakan tentang ayat Al-Quran daripada surah Al-Fath, kalau tak silap ana. Akan baca dalam Tahadus bi Ni'matillah. Itu kita tengok gambaran macam mana dia panggil fenomena zaman tu. Dan kemudian Al-Azhar Mutaakhirin, sebelum pindah kepada sistem universiti ini dulu, dia ada sistem ta'yin. Ta'yin ni setiap daripada asatizah ilmu yang secara mutakhassis akan berhimpun. Akan bertanya pada penuntut ilmu tu daripada setiap bidang kitab-kitab yang dipilih. Maka ditengok dia mampu jawab ke tak ataupun tidak. Boleh? Ala kulli hal, yang anda nak sampaikan di sini adalah bagaimana Maulana Syekh Ali ni mengemukakan idea manhaj Al-Azhar ini di kalangan anak-anak murid dia. Yang mana idea untuk menjelaskan lagi manhaj Al-Azhar yang diwarisi turun-temurun ini ditangkap oleh salah seorang daripada anak murid dia, itulah Maulana Syekh Usamah Said Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Dia tangkap, dia buat. Maka dia mula kumpul data. Dia asal awal yang Syekh Usamah buat ni, dia himpun data, dia baca semua data-data tentang ulama-ulama Al-Azhar. Dia cari himpun arkib surat menyurat ulama Al-Azhar berkenaan dengan delegasi-delegasi ulama Al-Azhar, berkenaan dengan sejarah hidup tokoh-tokoh Al-Azhar, kemudian apa tanggungjawab yang digalas oleh Al-Azhar Syarif dan semua. Dia baca semua. Dia waktu awal tu, kalau antum baca dalam kitab dia Jamharatul A'lam Al-Azhar Syarif, Jamharatul A'lam tu 10 jilid, pada mukadimah dia cerita, dia buat benda tu, dia kaji data apa semua tu, dia tengok. Lepas tu dia tak ada idea lagi lah, kiranya dia nak buat apa dengan data-data ni. Maka
dia kata tak apalah, kita himpun daripada data-data ni untuk menulis, memperkenalkan dunia tentang biodata ulama Al-Azhar kurun ke-15 dan kurun ke-14 yang tak diketahui ramai. Kurun ke-13 ada juga ulama buat sikit. Kurun ke-12 ada juga ulama buat sikit. Ini kurun ke-14, 13 tak ramai sebab waktu tu seakan-akan generasi terputus di antara generasi kurun ke-15 dengan generasi kurun ke-14. Seakan-akan terputus, tapi sebenarnya tidak diwarisi oleh beberapa individu. Boleh? Maka bila dia buat, dia keluarkan daripada dapatan kajian dia rumuskan daripada kajian dia bahawasanya ulama-ulama Al-Azhar ni dia ada dipanggil apa? Elemen-elemen yang sama, gaya berfikir yang sama, ditarbiah dengan gaya yang sama, bentuk yang sama. Boleh? Dia ada fokus dan matlamat yang sama. Dia ada kerja-kerja, bentuk kerja yang sama. Boleh? Yang bila kita lihat dan biodata ulama ni, perkara-perkara tersebut memang kita kata apa? Benda yang kita panggil apa? Mengakar lah dalam kisah kehidupan ulama-ulama ni. Faham Maka di situlah Maulana Syekh Usamah dia buatkan elemen-elemen ini dan dia rumuskan kepada 8. Sebenarnya banyak lagi. Dan kesemua tu diletakkan dalam kitab dia Jamharatu A'lamil Azhar Syarif. Himpunan tokoh-tokoh Al-Azhar Al-Syarif. Tuan-tuan boleh bacalah untuk lebih lanjut. Boleh? Tapi dia rumuskan di sini 8, dijadikan macam matan untuk kita hafal, untuk kita ingat. Manhaj ini sebagaimana kita ni sebenarnya berintisab dengan manhaj Al-Azhar Syarif. Boleh? Dan daripada manhaj inilah kita akan lihat bezanya penuntut-penuntut yang berada dalam manhaj ini dengan manhaj-manhaj yang lain. Yang dimaksudkan manhaj yang lain itu terutamanya manhaj puak Wahabi, manhaj puak Haraki, manhaj puak ekstremis dan seterusnya. Boleh? Baik itu sejarahlah penulisan daripada manhaj Al-Azhar Al-Syarif. Sekarang ni boleh lagi? Boleh? Faham? Puan Lena lah. Anda cakap seorang. Okay, baik. Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Faham juga. Itu dia punya apa? Dia punya cerita dia. Baik, kemudian perlu anda tanbih pada ahbab semua berkenaan dengan manhaj Al-Azhar. Ada setengah orang dia macam apa? Sensitif bila anda sebut manhaj Al-Azhar. Kenapa kita nak kena khususkan apa dia? Al-Azhar. Tak, sebenarnya kita kata Al-Azhar itu, manhaj Al-Azhar itu disebutkan Al-Azhar, diikat manhaj itu dengan Al-Azhar ada beberapa sebab. Yang pertama, Al-Azhar adalah dipanggil apa? Menara keilmuan madrasah sunni seluruh apa? Seluruh negara Islam. Yang mana yang lain tu bukanlah tak ada, tapi kiranya yang terkedepan dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama, yang mengutuskan ilmuan-ilmuan di seluruh dunia, yang nampak zahirnya adalah Al-Azhar Al-Syarif. Kenapa tak Morocco? Morocco betul. Morocco dia ada dengan ilmuan-ilmuan dia ramai. Tapi kurang sikit kita jumpa depa ni, ulama-ulama ni disebarkan seluruh ke mana? Ke serata dunia berbanding Al-Azhar Syarif. Al-Azhar Syarif dia ada delegasi ke India, dia ada delegasi ke Hadramaut, delegasi ke Melayu, delegasi ke Indonesia, delegasi kepada Afghanistan, delegasi kepada Somalia, seluruh dunia, Rusia pada. Itu yang didapati daripada Jamharatul Azhar Syarif. Boleh? Itu yang pertama. Kelebihan dia punya. Dan makna sebenarnya manhaj Al-Azhar ini, kita maksudkan daripada manhaj Al-Azhar ini adalah manhaj para ulama daripada seluruh pelosok dunia. Daripada pelosok apa? Seluruh pelosok apa? Pelosok dunia. Manhaj ulama umat Nabi SAW yang diwarisi turun-temurun. Dan kita akan lihat elemen-elemen ini sebenarnya
dia merangkumi semua madrasah, tak kira lah daripada pondok ke, daripada Universiti Malaya, kalau ni ada Universiti Malaya ke, kemudian daripada Morocco ke, daripada Mauritania ke, daripada Turki ke dan sebagainya madrasah-madrasah, maka hakikatnya dihimpunkan, dipanggil apa? Dirangkumkan manhaj ini dalam semua madrasah-madrasah umat Islam seluruh dunia. Boleh jadi sebenarnya kita dan Syekh Usamah pun tekan. Dia kata apa? Tak semesti orang itu bijak di Indonesia bahawa dia tak mengikut manhaj Al-Azhar. Jadi kita punya Al-Azhari yang sebenar adalah bukan orang yang mesti contohnya berdaftar di kuliah di Al-Azhar. Tak mesti. Itu bukan benda kelaziman. Dan hakikat Al-Azhari adalah orang yang mengikut manhaj Al-Azhar Syarif. Maknanya apa yang digariskan. Ya, kalau dia ada nampak ciri-ciri dia dalam yang tersebut di sini, katanya dia belajar berguru, dia bergerak dengan ilmu alat, maka dia sebenarnya dikira sebagai Al-Azhari. Boleh? Jadi bukanlah dia terhad kepada apa? Terhad kepada orang yang pernah mengaji di Mesir sahaja. Boleh? Baik, itu tanbih lah untuk anda ingatkan kepada ahbab supaya janganlah anggap benda ni terhad kepada orang yang ngaji Mesir sahaja, berdaftar kuliah Al-Azhar saja. Tak. Sebab tu anda buka Akademi Mikrotronic ni supaya kita faham dan kita rangkum ke semua masyarakat dan ada peluang untuk ahbab-ahbab yang lain terima pelajaran sama dan tidak hadkan benda itu kepada pelajar yang mengaji di Mesir sahaja. Boleh? Baik. Okay, kita go through sekali lalu. Kalau ada apa soalan boleh tulislah kat situ di ruang komen. Kita go through sekali lalu lah manhaj Al-Azhar ni. Dan kemudian kita buka pada apa-apa soalan lah yang tu nak tanya pada anda. Anda pun sampai secara ringkas-ringkas macam tu je lah. Baik. Dia ada hak masa Mursyid? Mursyid dia ada hak masa kah? Ada hak masa sampai ke ubah? Nak confirmkan kejap Maaf Ustaz. Baik. Okey, baik. Saya takut anda melalut pula kan. Okey. Tak bagi Mursyid tulis kat ni ruang chat. Okey. Manhaj Al-Azhar, elemen-elemen Al-Azhar yang diringkaskan Maulana Syekh Usamah, tu dia. Satu pun tak apa. Ada sembah seorang. Baik, yang diringkaskan Syekh Usamah, yang pertama mesti bersambung sanad. Riwayah, dirayah dan juga tazkiyah. Makna bersambung sanad itu maknanya ilmu yang kita ada mesti kita warisi daripada guru-guru dan kita berada di bawah seliaan dia. Itu dipanggil maksud apa? Bersambung sanad. Riwayah, dirayah dan tazkiyah. Riwayah tu maknanya kita menukilkan kata-kata dia. Dirayah maknanya kita mewarisi gaya berfikir dia. Tazkiyah maknanya kita mewarisi tarbiyah yang diwarisi daripada guru sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah tu maknanya jalan kita nak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil tazkiyah. Boleh? Dan ittisal sanad, ngaji guru ni dia mengambil masa yang lama. Dia bukan hanya kita pergi dengan tok guru tu seminit, lepas tu kita tekan gambar, kita kata alhamdulillah saya dah ngaji dengan tok guru saya ni dah. Maka dia memerlukan masa yang lama. Kita duduk dengan tok guru tu, lazimi pengajian dia, dan kita lihat daripada tok guru tu akhlak dia, dan kita lihat gaya berfikir dia. Boleh? Maka dia akan menghasilkan kesan dalam diri seseorang penuntut ilmu. Bukan kita pergi copy paste, tetapi kita kata apa? Mewarisi sekelumit daripada apa yang diwarisi oleh apa? Oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang sebenarnya. Boleh? Baik, kita kata ilmu yang kita warisi daripada tok guru lebih matang daripada ilmu yang kita belajar daripada buku. Buku mungkin kita dapat ilmu, tapi kadang-kadang ilmu tu belum lagi matang. Yang kedua, kelebihan guru ini berbanding daripada kita mengaji dengan buku semata-mata adalah guru ini
dia mewarisi keberkatan, yang akan mewariskan keberkatan itu juga kepada kita. Boleh? Dan hakikatnya, kalau kita tengok orang yang mengaji ada guru ni, dia punya iqbalun nas alaihi banyak, dan juga manfaat yang dia sampaikan kepada masyarakat tu banyak berbanding orang yang tidak ada guru, hanya baca buku sendiri, hanya menelaah sendiri dan sebagainya. Dan mungkin kita akan lihat orang tu berbeza sikit akhlaknya berbanding dengan orang yang hanya apa? Hanya mempelajari ilmu daripada buku-buku. Boleh? Baik. Okey. Itu dia panggil yang pertama. Dan ada sebut tadi, mesti mengaji dalam tempoh yang lama. Boleh? Maka Tuan Guru kata, benda ni berbeza. Benda ni apa? Berbeza. Dengan apa? Dengan manhaj-manhaj yang lain. Terutamanya Pok Ikhwan, Pok Wahabi, mereka tak ada mukawinat ni. Mereka tak ada. Entah mengaji dengan siapa? Anda mengaji dengan Syekh apa? Anda mengaji dengan Syekh apa? Syekh Mustafa Adawi. Mustafa Adawi mengaji dengan siapa? Mustafa Adawi mengaji dengan Syekh Amru mengaji dengan siapa? Amru mengaji daripada keset-keset Albani. Albani mengaji dengan siapa? Tak sambung. Putus sana. Tak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah mengaji dengan siapa? Anda mengaji dengan sekian. Mengaji dengan siapa? Syekh Kutub. Syekh Kutub sebab tok guru dia? Tak ada tok guru. Tak. Jadi kita kata apa? Manhaj yang lain, mereka meruntuhkan elemen yang dipanggil sebagai guru. Tak ada guru. Dan itulah hancur yang Wahabi. Kita tak apa-apa, tak ada guru. Yang semua tok guru di mana? Di Al-Azhar semua Asy'ariyah dhalal. Jadi mesti kita apa? Buat madrasah baru. Hak pelik dia, kitab-kitab yang dia guna di kalangan muhaddisin pun Asy'ari juga. Patutnya dia kena buang buat buku baru. Boleh? Tak apa, pusing-pusing. Yang Haraki tak apa. Depa syekh-syekh ni semua mundur. Tak reti apa. Depa ni tak reti macam mana kita nak pertahankan agama yang sebenar. Apa dia cara sebenar? Kita kena masuk parti politik, kita kena buat usrah, kena cepat. Tak menanti kita untuk mendapat kemenangan Islam. Itu panggil pokok Haraki. Tak bersabar dalam nak duduk dengan guru, mewarisi adab, mewarisi ilmu. Tak macam para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Boleh? Para sahabat dulu ada juga. Panggil macam pokok Haraki sikit ni. Antaranya yang masyhur disebutkan adalah Khubayb bin Arad. Dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia kata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami bagaimana bersabar lagi?" Dia kata, "Biarlah kita nak apa? Kita berperang. Biar darah sampai ke tumit." Tu dia. Tu dia punya apa? Cakap Khubayb bin Arad waktu ketika tu. Boleh? Khubayb bin Arad. Khubayb. Betul Mursyid. Lepas tu Rasulullah SAW dia kata, "Innakum qaum musta'jilun." Apa? Nak sibuk apa? Dan sungguhnya Rasulullah SAW kata, dulu ada seorang didatangkan, fa'utiya bil minsyar, maka didatangkan gaji. Maka digaji daripada kepala sampai ke kaki. Tidak ada apa daripada kalangan itu yang menggugat keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya akan tersebar urusan ini, itu agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan ada wanita mampu bermusafir ke San'a tanpa takut berlaku apa-apa kepada dia. Maksudnya apa? Benda tu Allah Taala tulis dah. Cuma kerja kita bukan kerja kita untuk melanggar qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahkan kerja kita adalah melalui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai para ulama mesti melalui jalan yang telah digariskan oleh para ulama yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang baki luar daripada lingkungan tanggungjawab kita, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita kena ingat zikir yang kita ada baca selalu adalah la haula wala quwata illa billah. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengambil berat dengan ilmu alat. Ini penting.
Kena ambil berat tentang ilmu alat. Ilmu alat ni, benda yang akan membantu kita memahami nahwu syarak. Apa dia? Nahwu, sarah, balaghah, maqulat, apa dia? Usul fiqh dan sebagainya. Banyak kalangan ilmu alat ni. Ni dipanggil ulama-ulama Al-Azhar. Itu yang kita jumpa dan ulama-ulama pondok juga. Boleh? Ulama-ulama kita ni berat sungguhlah, halus sungguhlah perbahasan, hatta kitab Jawi pun depa i'rab satu-satu tu. Tu dia tu dipanggil kalangan para ulama ni berat berkenaan dengan ilmu apa? Ilmu alat. Adapun pokok yang berlainan dengan manhaj ini, depa kata dak, ilmu alat ni lambat hak nyebab kemunduran ni. Kan? Kata mengaji apa? Nahwu, surah, diti sangat ni, baca hawashi sebagainya. Apa? Tu pokok haraki, pokok wahabi gitu. Boleh? Tapi apa dia yang berlaku bila mereka berbuat demikian? Jadi kelompangan dalam memahami nas syarak. Ini sebab depa tak ada apa? Elemen yang kedua ni. Kelompangan pada memahami nas syarak. Pok haraki, pok wahabi, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah Taala, maka dia orang kafir. Dia tak faham makna nas syarak tu apa dia tak mengaji ulum Quran. Antara tu dia punya ilmu alat yang penting, ulum Quran, usul tafsir. Dia tak tengok asbabun nuzul. Dia kata ni Allah Taala cakap jelas ni, siapa tak menghukum Allah Taala maka dia kafir. Boleh faham? Kemudian dia tak mengaji fiqh. Kemudian dia tak mengaji usul fiqh. Kemudian dia tak mengaji akidah. Dia tak, adakah dengan tak semata menghukum Allah tidak apa? Mengamalkan hukum Allah Ta'ala maka dia jadi kafir? Tidak. Bahkan kalau dia mengiktikadkan hukum yang sabit dengan apa? Dengan darurat, maknanya sabit bagi agama secara darurat, barulah jadi kafir. Dia tak tahu tu. Dan kafirun pun boleh jadi banyak makna. Ada 3 jenis. Ada kufur nikmat, ada kufur kufur nikmat, kemudian ada kufur perbuatan, ada kufur mengeluarkan agama, mengeluarkan daripada. Dia tak mengaji benda tu. Dia tak tahu itlaqat nusus syarak terhadap lafaz kufur. Dia tak tahu benda tu. Maka dia menghukum dengan perkara demikian pada orang yang Muslim dengan semata-mata tidak menghukum, tidak mengamalkan syariat, dihukumnya sebagai dihukumkan sebagai kafir. Boleh? Ini lebih kelompangan pada nak memahami nas-nas apa? Nak memahami nas-nas syarak. Boleh? Macam anda baca ada betang dulu berkenaan dengan mafhumul watan. Dia berkata watan ni tanah air ni tak ada apa guna dalam agama Islam. Tak ada arti pun. Dia lupa ke Nabi SAW pun rindu kepada tanah air baginda, mempertahankan jihad. Bahkan jihad itu ilah yang sebenar-benar layak dipanggil ilah adalah mempertahankan tanah air. Bukan kerana nak menegakkan agama. Menegakkan agama itu dipanggil hikmah. Tetapi yang betul-betul ilah dipanggil sebagai yaduru ma'al hukmi wujudan wa adamat adalah mempertahankan tanah air. Itu disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Muhammad Sayyid Ramadan Butilan jihad fil Islam. Kalian tu baca. Dia tak faham, dia tak nampak orang riab mafhum itu dalam akal dia. Maka dengan tu dia kata hanya sebatas ini tak apa. Yang penting Islam yang macam mana awak nak? Tak nak tahu. Boleh faham? Pening. Maksud dia hilang alat untuk dia memahami nas syarak. Boleh? Nombor 3 adalah mesti dia itu ilmam. Dia menguasai maqasid syariah. Dia menguasai maqasid syariah. Yang maqasid syariah ni maknanya objektif syarak tu apa? Syarak ni disyariatkan untuk apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa manusia, untuk mendirikan agama, untuk sekian-sekian. Itu dia panggil maqasid syarak. Apa fungsi maqasid syarak ni? Maqasid syarak ni Masyayikh kami, Maulana Syali selalu sebut, dia itu ibarat anis saqf. Ibarat anis saqf. Dia berupa satu atap. Satu kita panggil dinding teratas. Yang mana
tak boleh untuk mana-mana ijtihad yang kita kata berlega di mana di sekitar nusus syarak untuk bertentang, menghentam maqasid syarak. Boleh? Itu dipanggil makna maqasid syariah. Jadi kita ni, bila kita mengaji fiqh, mengaji usul fiqh, mengaji hadis, mengaji Quran, kita lihat Allah subhanallah betapa luas dipanggil ruangan-ruangan ijtihad yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk berijtihad. Tapi kita kena ingat, ijtihad tersebut janganlah sampai kita fahami, kita cuba berijtihad tetapi melanggari maqasid syarak. Selalu Ali sebut apa? Takiru alaihi bil butlan. Maknanya menyebabkan ijtihad kita itu membatalkan agama. Sepatutnya untuk ijtihad tadi memaham agama, mendirikan agama, tapi berlaku sebaliknya membatalkan agama. Boleh faham? Maka itu tak sepatutnya berlakulah bagi seorang mujtahid. Boleh? Jadi hak yang tak mengaji dalam manhaj al-Azhari tak faham benda tu. Maqasid syarak dia tak faham. Yang dia penting dia kata apa? Tak, kita mesti mendirikan Islam. Betul dah macam mendirikan Islam. Tapi dia keluarkan fatwa. Tak, sebenarnya kita mendirikan Islam ini antaranya yang dibenarkan oleh Islam adalah melempar molotov. Anda tahu molotov? Molotov apa dia? Melempar molotov ke polis-polis. Mengadakan rusuhan untuk apa? Untuk melawan tentera-tentera kerana depa ni torut rosak dalam apa? Dalam agama, menghalang agama Islam. Kita kata macam mana membaling molotov kepada membaling molotov kepada tentera dan polis itu adalah wajib. Kemudian kena bagaimana? Kita pun macam heran lah. Ijtihad mereka menyebabkan negara jadi kacau bilau. Yang aman, yang sebahagian daripada keamanan yang dituntut oleh syarak, yang dijaga oleh syarak itu ditinggalkan oleh mereka. Dan menyebabkan kematian berlaku pada nyawa-nyawa abria. Nyawa-nyawa yang tak sepatutnya mati. Anak-anak muda patut pergi mengaji, sepatutnya terlibat dalam kemahiran untuk memajukan negara, disia-siakan. Dengan apa? Dengan demonstrasi, dengan rusuhan yang menyebabkan kematian ratusan, bukan ratusan, ribuan orang. Boleh? Itu yang apa? Yang berlaku apabila mereka gagal memahami maqasid syarak. Antum kalau faham maqasid syarak ni, antara maqasid syarak adalah menjaga keamanan, menjaga kestabilan. Kalau kita faham bagaimana apa kisah, kalau musyrik ingatkan kisah apa Nabi Musa alaihi salam ketika dia pergi bermunajat di Gunung Tursina kepada 40 hari. Kemudian waktu tu Nabi Harun alaihissalam mewakili menjadi khalifah bagi Nabi Musa untuk mengawal kaum dia. Maka jadi sebaliknya itu kaumnya menyembah sapi, menyembah patung daripada lembu. Maka Nabi Musa balik terkejut. Pergi jumpa kepada Nabi Musa. Hey, ya bena itu silap Nabi Harun dekat Nabi Musa kan. Musa dah. Apa yang menyebabkan jadi ni awak hang tak wala tarqub amrihan tak betul-betul laksana ke apa yang aku arahkan pada hang untuk buat ni. Boleh? Kata Nabi Musa kata apa? Aku takut bahawa aku pecah belahkan amra Bani Israel, faraktu. Aku pesahkan, kacau bilaukan urusan Bani Israel apabila aku ini ambil keputusan untuk untuk bertindak melawan pok-pok yang menyembah sapi tadi, menyembah lembu tadi. Sebab golongan ni ramai juga. Boleh? Maka asalnya kita sama-sama, dia boleh dibincang dan sebaliknya sebagainya. Maka pada ketika itu boleh menyebabkan peperangan sedara berlaku di kalangan kita, maka sepatutnya kita nak masuk ke negeri Palestin,
dan memenangi negara Palestin tu dan kita jadikan sebagai tanah air kita, tak dapat apa. Tu nampak. Nabi Harun bila terangkan kepada Nabi Musa perkara demikian, Nabi Musa faham. Iaitu Nabi Harun dia faham maqasid syarak, antaranya adalah mendahulukan keamanan berbanding keimanan. Itu disebut oleh Mona Syali. Atau mungkin akan nampak macam anak liberal tak? Itu tak faham. Dia baik Quran tu. Boleh? Mendahulukan keamanan, taqdimul amn qabla ataupun al-amnu qabla al-iman. Keamanan sebelum daripada keimanan. Tu dia. Maknanya apa? Janganlah kita ni mendakwa sebagai orang yang beragama tetapi mencetus kacau bilau yang menumpahkan darah berlaku dalam masyarakat kita. Lewat kat situ. Itu kenapa? Kerana mereka gagal memahami maqasid syarak. Kemudian yang keempat adalah meletakkan Quran di tempat dia. Yang ni berlaku pada apa? Pokok haraki, pokok wahabi lah. Mereka kenging suka mengkapirkan orang. Boleh? Yang haraki tu terutamanya Syed Qutb. Kalau antum cuba nak kata, tak, geng-geng haraki mana ada kapir korang, tak lah. Kerana hidup zaman mengkapir orang tu, ada tahu ingat ceramah-ceramah tu. Basah serban tu dengan mengkapirkan UMNO saja. Buka mic ni. Tup-tup. UMNO kapir. Test mic buat UMNO kapir je. Tu dia. Jangan. Boleh? Kerana apa? Kerana masalah ni, dia letak ayat Al-Quran tak kena. Macam mana sebut tadi? Iaitu meletakkan ayat Al-Quran patutnya diturunkan kepada orang kafir, ditujukan kepada orang kafir, tetapi mereka letakkan kepada kaum muslimin. Boleh? Okey, kemudian yang kelima adalah mengagungkan urusan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada pada pokok haraki juga. Mereka akan nampak gelap. Ni datang daripada mana? Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Tu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang kata dah manusia pakat semua celaka dah, sebenarnya dia yang paling celaka. Boleh? Jadi dia tak lihat titik positif dan dia tak lihat titik kerja Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lihat hanyalah titik negatif dan kemudian dia dengan itu mampu untuk mengatakan dak, umat Islam ni dah tenggelam dalam kekufuran, dah tenggelam dalam kesyirikan. Agama Islam dah terputus sejak daripada zaman Khulafa' Ar-Rashidin lagi. Tu dia. Tak ada langsung. Itu kalau antum baca dalam Ma'alim fi Tariq, antum tahu bagaimana Syed Qutb mengkafirkan umat Islam. Yang dia kata apa? La wujudal lil Islam fi ardil waqi'. Itu. Macam itulah juga Pak Wahabi. Depa faham dah semua dah kafir dah. Depa kata orang yang di mana di berlega di Kaabah tu semua kafir, menyembah syirik pada Allah, menyembah berhala. Kaabah tu dianggap berhala. La ilaha illallah. Jam, tak tahu. Dia tak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan. Takkanlah sama sekali umat baginda semua dihukum sesat ataupun dihapuskan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ada segelintir tetapi janganlah kita anggap bahawa keseluruhan dalam keadaan yang tidak baik. Bahkan umat Nabi SAW adalah umat yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, ini dipanggil fokus kita. Tadi kita sikap, ini fokus. Fokus kita terhadap kerja kita. Bila kita mengaji di Al-Azhar, bila kita mengaji dengan masyayikh-masyayikh kita yang bermanhaj manhaj Al-Azhar, tak kiralah di pondok, tak kiralah di Morocco dan sebagainya, kita ada satu fokus. Sebenarnya fokus kita, kita nak bawa hidayah kepada sekalian masyarakat. Kita nak bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dekatkan mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu diberi tugas asal. Ustaz, kita bukankah kita nak mendapat negara Islam dah? Negara Islam tu kita kata bukan kerja kita nak bagi
jawatan, nak bagi ke semuanya, itu bukan kerja kita, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja kita apa dia? Sampaikan. Ma alaina illal balagh. Tak ada apa yang wajib kami sampaikan, yang kami apa? Bertanggungjawab kami wajib buat adalah melainkan balagh, sampaikan. Boleh? Wa ma anta alaihim bimusaitir. Bukan hang yang orang yang akan apa? Musaitir, yang memaksa mereka. Tak. Kita ada fikir, kita ada kerajaan Islam, kita boleh buat semua benda dah. Itu bukan matlamat asasi kita. Jadi Al-Azhar Syarif ajar kita, manhaj Al-Azhar daripada kita nukil daripada Tok Guru kita, sebenarnya menjadi fokus dan matlamat kita adalah kita nak mendidik masyarakat, mendidik umat. Boleh? Nak mendirikan khilafah dah bukan matlamat. Itu matlamat pokok apa? Haraki. Nak mendapat kuasa itu matlamat pokok Wahabi. Dan kita tak, bukan macam tu. Kalau Allah Ta'ala bagi alhamdulillah. Boleh? Baik. Kenapa Ustaz Al-Azhar ni? Anda pernah tanya dulu masyayikh kami. Kenapa kita bukankah kita panggil mendapat kerajaan itu jalan mudah untuk kita bagi hidayah, bukan jalan kita untuk kita mempraktikkan agama kita. Mona Syali kata kepada kami, hamau masyarakat hang jadi orang munafik ke? Dia cakap macam tu. Dia kata, hamau masyarakat hang jadi munafik ke? Anak tu tak apa nak apa? Nak apa? Siapa Mona Syali cakap macam tu? Tak nampak lah. Tapi bila kita lama duduk di Malaysia, lama kita tengok macam-macam pengalaman, rupanya dengan jalan penguasaan, dengan jalan kita kata pemaksaan secara undang-undang, sebenarnya tidak memberi kebaikan langsung pun pada masyarakat. Bukan kebaikan langsung, ada kebaikan lah, tapi dia bukan kebaikan yang murni tak. Wajib tudung. Siapa tak tudung kena rotan. Siapa tak sembahyang jemaah kena bayar denda 5 juta. Siapa? Masyarakat ni lah kali dia jadi apa? Nak mengamalkan agama dia tu dalam keadaan keterpaksaan. Boleh? Bukan atas dasar faham. Bukan atas dasar dia puas hati terhadap ajaran agama Islam. Tapi keterpaksaan. Maka jadilah bila keluar dia daripada negeri dia, masuk ke negeri orang lain, negara dia masuk negara lain, la ilaha illallah, buang habis jubah-jubah, pakai spender je. Sebelum ni bukan main, dia jaga tu jaga ni. Lah ni pi kat negeri orang, rogol orang habis ikut dah. Tu dia. Tu dia panggil jiwa dia adalah dia apa? Bukan datangnya pengamalan agama daripada iqna', daripada puas hati terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita bukan macam tu. Kita adalah, tugas kita menyampaikan. Dia nak puas hati, tak puas hati itu, insya-Allah, itu kerja Allah SWT. Dan bila kita sampaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada sebahagian orang. Macam Rasulullah SAW buat, kita tengok macam mustahil Nabi SAW ada di kalangan masyarakat. Ada orang ikut. Macam mustahil Nabi SAW tak ada apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kuasa mengubah hati-hati manusia. Yang penting kita laksanakan tanggungjawab. Boleh? Baik. Dan dia bertanggungjawab tu kena ingat, tanggungjawab tu nampak macam simple, macam ustaz maksudnya kami mengajak saja. Tak. Bukan mengajak saja. Menyampaikan kita kata agama pada masyarakat dan sebagainya, bukan semata-mata kita mengajak, tak. Tetapi dengan kadang-kadang dengan cara kita zahirkan sistem-sistem Islam, zahirkan akhlak-akhlak Islam, kita buat satu aktiviti yang dapat apa? Menanam nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Maksudnya macam kita kata macam bazar Ramadan ni, kita kasi bazar Ramadan. Tak, macam-macam jenis. Macam dulu lama-lama apa? Majlis wirid, majlis zikir. Kemudian majlis apa takbir rumah-rumah. Itu macam itulah dipanggil satu seni kehidupan menarik dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat ini bersatu, masyarakat kenal antara satu sama lain, menghidupkan zikir dalam masyarakat, dalam rumah-rumah. Kemudian kita lagi buat sistem kebangkitan Islam, orang makin kenal, macam ni bank Islam yang tu nak buat sistem-sistem macam tu.
dia menyebabkan Islam ni dipandang tinggi dalam masyarakat. Bukan semata-mata dengan kita ni apa? Kita ni nak kuasai dengan kuasa tak. Tapi kita bina benda tu, sistem-sistem tadi melalui kajian yang mendalam, melalui pertukaran pandangan daripada pelbagai pihak, melalui kita faham undang-undang kita dengan undang-undang orang yang lain, tamadun kita dengan tamadun yang lain. Kemudian kita dan kita kemukakan jawapan soalan-soalan yang muskil lah pada kita jawab soalan-soalan muskil yang tidak dapat jawapan dia dalam masyarakat kini. Boleh? Itu panjang lah diceritakan secara detail dalam Jamharatul A'lam Syekh Usamah Said Al-Azhari. Boleh? Baik. Kemudian yang ketujuh adalah dikata mesti ada unsur elemen yang penuh dalam pembentukan ilmu. Dia kata mesti ada unsur apa? Yang penuh, yang sempurna dalam pembentukan ilmu. Maksudnya ilmu ni, macam mana kita hasilkan ilmu, kata Syekh, bukan dengan kita tahu dalil, kita hafal Quran dah, itu Pak Wahabi. Kata dia nampak dia ni alim lah. Sebab dia sebut Quran tuntang-tuntang. Dia sebut hadis tuntang-tuntang. Entah mana dalil? Sebut dalil. Hadis dia boleh power dah. Tapi sebenarnya ilmu itu, kata Syekh, adalah hakikatnya ditafsirkan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab dia Al-Minhaj. Dalam usul fiqh dia kata apa? Usul fiqh ni apa dia? Maksudnya ilmu tu apa dia? Yang pertama adalah ma'rifatu dalail fiqh ijmal. Kita tahu dalil. Kemudian ma'rifatu kaifiyat istifadati minha. Kita tahu macam mana mengambil faedah daripada dalil tu. Kemudian yang ketiga adalah hal mustafid. Diri kelayakan orang mengkaji. Maka Syekh Usamah kata, ataupun Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu ta'ala anhu sebut, daripada Baydawi tadilah Rogers Bacon dia ambil idea tu dan dia buat, kita kata satu, kita mengebah elemen-elemen penting dalam pembentukan keilmuan seseorang. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah mesti dia mengetahui sumber. Ahli usul fiqh, kita nak berfikir dengan betul dalam fiqh, kita kena tahu sumber. Apa sumber untuk jadikan sebagai rujukan hukum akam? Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, salih mursalah sebagainya. Itu pada usul fiqh secara khusus, tapi kita cerita pada secara umum. Daripada benda yang kecil kita umumkan. Apa dia? Saya nak tahu berkenaan dengan adakah DAP musuh Islam ataupun tidak. Kena ada sumber-sumber mengkaji berkenaan itu. Boleh? Saya nak tahu sekarang ni berkenaan dengan ilmu, adakah prinsip ekonomi Islam? Ada sumber-sumber dia. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kaifiyatu istifadati minha. Macam mana kita nak ambil istifadah dari sumber tadi? Sumber-sumber je tak boleh. Macam Wahabi. Ada ayat Quran. Tapi tahu tak nak faham ayat Quran tadi? Tak ada. Gilek kutip. Jadi kita bagi. Maka bukanlah membentuk keilmuan seorang itu hanya dengan menghafal dalil, tapi dengan dia mengetahui kaedah untuk dia memahami dalil. Boleh? Kemudian yang ketiga, hal mustafid. Maksudnya pembinaan diri seorang pekaji. Maka semakin tinggi nilai keilmuan seorang pekaji, maka lebih tinggi bagaimana dia mengeluarkan perkara-perkara penting daripada data-data dan sumber-sumber yang dia ada. Boleh? Jadi Al-Azhari ni dia akan faham bahawa ilmu ni benda yang kompleks, bukan benda yang simple, bukan semata hafal Al-Quran dah. Ini berbeza dengan Pak Wahabi, Pak Haraki. Dia ingat ilmu ni, dia kata ilmu kat mana-mana. Macam dulu kan. Orang tanya pada anak, entah awak tak pergi surah, dia kata pergi mengaji. Dah ilmu di mana-mana, dia kata. Bukan nak pergi Tok Syekh. Dia tak faham. Apa tu? Apa ilmu? Dia tak faham apa tu ilmu. Dia ingat ilmu di mana-mana, maknanya kita dengan usrah, kita baca kitab, baca Quran, atau tafsir Quran, itu ilmu. Dah, ilmu. Yang itu apa dia? Khurafat. Itu khayalan. Itu yang berlaku pada Pak Haraki lah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Azhari ni dia ambil istifadah daripada turas. Itu kelebihan dia. Kita sekali lah, kita nak ucap turas ni kan. Itu Al-Azhari. Kita tak tinggalkan turas. Boleh? Dan kita infitah. Kita terbuka dalam
mengambil manfaat dengan, apa mana babu terbuka dalam mengambil manfaat dengan turas, ini itu kena faham. Itu apa dia? Kita tak anggap apa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita itu adalah wahyu, maksum. Maksum. Tak boleh. Oh, saya nak bercanggah pandangan yang Ghazali. Entah nak bercanggah dengan Imam Ghazali. Tulis dalam kitab ni mana boleh ni. Saya tak boleh gitu. Ghazali itu betul alim kabir apa semua. Tapi ruang ilmu tetap terbuka. Boleh? Selagi mana kita atas landasan, kaedah, ilmu, hujah, maka boleh untuk kita nyatakan pandangan kita ataupun mengkritik mana-mana ulama. Tapi mesti dengan apa? Atas dasar ilmu. Bukan kita kritik dengan kita kosong. Itu mengarut lah. Ghazali ni sebenarnya dia sufi lah. Dia kan ikut Quran dia tak kata apa. La ilaha. Itu mabepi lah. Kita tengok hujah dia tu. Boleh faham? Itu infitah. Kemudian kita tawasul. Kita berhubung, kita sambung. Apa yang tawasul? Kita sambung balik perjuangan ulama-ulama dahulu dengan kita faham pemikiran mereka. Dan kemudian daripada manhaj pemikiran yang kita faham daripada mereka itu, bina alih. Bina alih kita laksanakan kewajipan semasa kita. Kita laksanakan apa? Kewajipan apa? Kewajipan semasa kita dengan akliyah yang diwarisi daripada para ulama. Yang mana akliyah yang kita warisi daripada para ulama ni bukan akliyah yang kita panggil dangkal, tapi akliyah yang tinggi, yang luas, yang membina mazhab 4 tuan tu ingat lekeh ke? Yang besar, gagasan yang besar, yang membina manhaj sufi dan mengenal Allah SWT tu ingat lekeh tak? Kemudian dia bina bagaimana seterusnya membina satu ketamadunan yang ampuh, yang hebat, yang mana dapat untuk ramai orang bernaung di bawah dia, tak kira lah di kalangan orang Islam maupun bukan Islam ataupun orang yang haraki ekstremis, semua boleh berada di bawah tamadun tersebut. Boleh? Maka itu secara umum yang anda sampaikan berkenaan dengan manhaj Al-Azhar yang anda bacakanlah daripada Ihya Al-Kabir fi ma'alim manhaj Al-Azhar Al-Munir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kepada kita kebaikan dan dapatlah sekilas berkenaan dengan apa idea daripada manhaj Al-Azhar ni dalam terutamanya membentuk syakhsiah seorang yang dipanggil sebagai Al-Azhari. Dan kita sebut tadi Al-Azhari bukanlah mesti orang tu mengaji di Mesir, bahkan orang yang penuh tekad untuk berada di dalam manhaj dan elemen yang kita sebutkan tadi. Dan dengan itu insya-Allah taala kita akan dapat melihat seperti mana ulama-ulama kita dahulu melihat situasi seterusnya melaksanakan tanggungjawab yang digalaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Yang serahkan kepada apa antum kalau ada apa-apa soalan untuk nak tanya. Ya Allah, ada apa? Tak ada apa guna. Kacang dia tak ada apa isu. PDF tadi apa nanti anda share pada kawan ahbab ni, selagi dia ni share pada kawan-kawan yang lain. Baik, ada apa soalan? Kalau siapa ada soalan mungkin boleh open mic dan tanya direct kepada Ustaz Faiz pun boleh. Ya. Dipersilakan. Ya Allah, ya Allah. Ada apa? Boleh kongsi kitab-kitab yang sebut. Kitab apa nak sebut Apa dia? Yang pertama apa dia nak sebut Amin Ustaz. Toha Hussein, kitab Toha Hussein. Al-Ayyam. Toha Hussein. Kitab Amin. Lepas tu Ahmad Amin, Fajr Islam. Imam Suyuti, Tahaddus Binikmatillah. Ya, Ahmad Amin tu Tahaddus tu nak tulis kat tu. Tahaddus ini
Amatillah. Kan, itu masyhur lah. Kemudian apa lagi kita nak sebut? Jamharah. Jamharah. Jamharah A'lam Al-Azhar ni pun ada PDF ni. Kita dibaca. Syarif. Tapi boleh baca juga contohnya Asanid Misriyin. Misriyin ni bagus juga, ni kecil sikit lah. Misriyin. Ataupun kalau antum di Mesir boleh beli Jamharah Wusta. Jamharah Wusta ni dia ringkasan daripada Jamharah Kubra. Iqbal tanya, apa pandangan Ustaz dengan golongan ulama yang fokus murajaah selepas marhalah mubtadi? Murajaah dah betul. Murajaah kita kata adalah salah satu jalan yang sangat-sangat penting lah untuk apa? Kita perkukuhkan ilmu yang kita pelajari. Boleh? Dan memang betul seseorang mubtadi takkan dapat untuk masuk kepada level seterusnya melainkan dengan dia mengulang, dia kukuh ilmu terhadap apa? Terhadap diri dia, dan antara satu cara untuk mengukuhkan adalah murajaah. Dan murajaah yang paling afdal adalah kita apa? Kita murajaah bersama kawan-kawan ramai-ramai, muzakarah. Itu lebih memberi manfaat daripada berseorangan. Boleh? Baik, mungkin Iqbal kata, mungkin Iqbal juga maksudkan adakah kita kata tak boleh masuk kepada peringkat mutawasit hanya sekadar dengan mubtadi mata jurumiyah saja? Tak sepatutnya macam itulah. Kerana kalau berpada dengan peringkat mubtadi tak meningkat kepada level-level kita seterusnya seperti yang dilakukan oleh para ulama, maka dia tidak memberi akal yang besar kepada penuntut-penuntut ilmu. Maka sepatutnya kita ikut jalan ulama, iaitu mubtadi, mutawasit dan juga muntahi. Boleh? Baik, Mustaqnya apa pandangan Ustaz mengenai ahli agama yang menjadi parti politik? Adakah ada keperluan untuk mereka masuk ke dalam parti politik atau sekadar jadi rujukan sahaja bagi ahli politik yang lain? Yang ini tidak sertai parti politik. Terima kasih. Baik, Ustaz tanya soalan yang bagus. Kita ahli agama ni, adakah boleh masuk parti politik? Boleh masuk parti politik. Baik, kalau dari segi kita kata apa, boleh tak boleh dari segi hukum syarak, kita kata boleh lah. Nak masuk pada parti-parti politik boleh, tak ada apa. Itu dipanggil hak yang dirangkum dalam hak-hak kewarganegaraan kita. Jadi tak ada masalah nak masuk ahli politik, tak ada apa. Tapi bila kita masuk ke dalam ahli politik, mesti masuk kita sebagai ahli politik. Jangan kita masuk sebagai apa? Ahli agama. Maksudnya kita punya topi ataupun diri kita ni dilabel sebagai ahli agama. Takut-takut contohnya berlaku pada PAS, anda cakap macam tu direct berlaku pada PAS. Ditakuti dianggap tasarruf kita dan apabila ataupun kita punya ijtihad kita dalam beberapa isu dianggap orang yang membangkang kalau dia masih lagi memakai, kita panggil imej jubah, bukan imej jubah lah, maksudnya memakai gelaran dia sebagai ustaz, bukan gelaran dia sebagai ahli politik. Boleh? Dianggap sebagai entah menentang Islam, entah lawan ustaz ni, sedangkan ruangan pandangan terutamanya dalam bidang politik, bidang maslahat kemasyarakatan adalah ruangan dipanggil apa? Yang harus. Yang mana semua pihak berhak untuk memberi pandangan. Bukan semesti ustaz-ustaz saja. Bukan semesti ahli parti saja. Kita baik entah masuk parti lah kalau entah nak bagi pandangan-pandangan macam ni. Tak. Kita kata dalam masalah kesejahteraan masyarakat, dalam masalah kemaslahatan negara, seorang dipanggil layak berhak untuk menyuarakan suara. Jangan maki sudah. Jangan peli-peli sudahlah. Makilah, jangan peli tu kadang-kadang risaulah. Baik. Jadi kita kata itulah masalah pada certain ustaz yang masuk parti ataupun menamakan parti dia sebagai parti Islam, maka yang sepatutnya ruangan
yang kita kata harus diberikan kepada kesemua suara-suara di kalangan masyarakat, maka dilihat pandangan yang mukhalif, pandangan yang bercanggah akan dilihat sebagai pandangan yang menyanggahi agama. Menyanggahi apa? Menyanggahi agama. Itu setengah orang kata tak jadi pun macam tu. Tak, realiti mentahqiq perkara tersebut. Kalau anda tengok dalam Facebook, dalam terus bermudah-mudah orang kata enter ni. Enter ni. Berlawan dengan Ustaz Enter siapa? Dia tu ada mengaji. Tak, baguslah dia mengaji hadis. Masalah ni adalah masalah berkaitan dengan technicality. Berkenaan dengan pengurusan, berkenaan dengan penyeliaan, bukan berkenaan dengan masalah hukum hakam. Itu masalah orang keliru. Minta maaf nak sebut direct macam Dr. Zulkifli Bakri. Bila dia masuk sebagai title sebelum mufti, maka bila dia sebenarnya gagal dalam pentadbiran, maka pada ketika tu orang tak boleh kritik. Jadi gagal dalam pentadbiran ni, entah siapa yang tak bantai mufti yang tak masuk Melaka. Dah. Itu kita panggil apa? Dan anda menghormatilah beliau. Tapi anda nak sebut hakikat supaya antum faham jelas-jelas bahawasanya bila kita masuk dalam bidang tersebut mesti zahirkan imej kita, walaupun berjubah sebentar tak ada masalah, tapi menzahirkan imej kita sebagai ahli politik. Maknanya kalau benda kritikan itu berkaitan dengan sesuatu yang boleh dikritik, sesuatu yang boleh, maka kita kena terima. Macam Rasulullah SAW ajar kepada kita benda yang sama. Rasulullah zahirkan diri baginda sebagai Rasul. Ada masalah Rasulullah zahirkan diri baginda sebagai imam. Dan imam tu maknanya pemerintah. Ada Rasulullah zahirkan diri baginda sebagai seorang qadi. Tuan-tuan kena baca. Dalam kitab Al-Ihkam. Dia ada Syawal baca kan, Liqa Asyairah kan. So Al-Ihkam. Fi bayan tasarrufi al-mufti wal-qadi wal-imam. Itu karangan Imam Al-Qarafi. Itu kena baca. Maksudnya Rasulullah SAW ni dia ada 3 watak. Yang mana bila satu ajaran disampaikan atas dasar dia seorang Rasul, dia panggil ahkamut tabligh. Ahkamut tabligh itu disampaikan atas dasar baginda seorang Rasul, itu tak ada siapa boleh lawan. Itu asal dia. Tapi bila Rasulullah SAW sampaikan satu hukum hakam biwasfihil imam, dia panggil ahkamul imamah, boleh, maka ada boleh diterima kritik, boleh terima apa, macam contoh Salman Al-Farisi, ataupun beberapa sahabat yang lain ketika menentukan tempat peperangan, maka sahabatnya Rasulullah, adakah apa yang kau tentukan ini wahyu? Maka Nabi SAW tak. Hanya saja dia itu adalah ra'i semata-mata, maka dia disampaikan semua. Jadi ada peluang, ada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni dah letak maksum, tapi kita ni kadang-kadang membawa kepada kesalahan dalam menzahirkan topik kita sebagai seorang ilmuwan. Itu boleh faham Dan bagi pandangan, kalau orang yang tak mampu untuk nak kita kata menerima kritikan orang dengan kritikan yang macam tu, maka elok dia jauh daripada medan politik. Kalau dia nak kekal dia sebagai seorang ustaz. Kalau dia nak kekal orang supaya hormat dia, nak kekal supaya tak ada orang mengkritik dia, maka dia jauh daripada bidang politik. Boleh? Maka ketika itu semua pihak akan hormat dia. Macam yang berlaku pada Syekh Buti. Tapi Syekh Buti ada Wahabi bantai dia kan. Orang kata dia tu nak buat macam mana? Jadi kalau orang yang tak mampu, dia kena keluar daripada bidang politik, bahkan itu lebih bermanfaat bagi dia. Syamil tanya, apakah baik bagi seorang yang menyertai jemaah tabligh? Tak ada masalah, okey. Menyertai jemaah tabligh okey. Tapi ingat jemaah tabligh bagus daripada segi beberapa perkara, tapi mesti kita sempurnakan kekurangan yang ada pada jemaah tabligh itu. Mereka kurang sikit ambil ihtimam. Terutamanya orang awam lah, bukan ulama-ulama. Orang awam ihtimam pada ilmu pengetahuan. Tapi kalau ulama-ulama yang khuruj semua, dia pun selalu pesan untuk mengambil berat terhadap ilmu-ilmu mengenal Allah Ta'ala dan juga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Baik. Khairul Rahman tanya, apakah pendapat Ustaz tentang sistem usrah yang banyak dijalankan di rata sekolah agama? Adakah sistem usrah dan tarbiyah peringkat akibatnya buruk? Ya, betul.
akibatnya buruk. Kenapa? Kerana yang menyampaikan tu tak ada pun, kebanyakannya tak ada pun, kita kata, kelayakan untuk menyampaikan agama ataupun memberi pandangan terhadap agama. Boleh? Kemudian yang kedua, memberi, kita kata, memberi impak yang menzahirkan agama ni bersifat simplistik. Boleh kita kata settle dengan sistem perkara pandangan-pandangan. Dia kata ada ni Qardawi kata begini, ni apa Syekh gitu gini kata begini. Dia ikut dah macam tu. Padahal dia ilmu ni, padahal kita sepatutnya mengajak orang supaya mengaji ilmu dengan manhaj yang betul, sistem yang betul, guru yang betul. Dia faham? Baik. Afifah tanya, ni menarik. Apa pandangan Ustaz cuba menggabungkan dua manhaj itu, manhaj Azhar dan manhaj Haraki? Adakah relevan Ustaz itu? Tak relevan. Macam gabung minyak dengan ayak lah. Ustaz siapa tak relevan lah. Saya Sufi dengan Haraki dah memang beza. Apa makna Haraki? Apa makna Haraki? Haraki apa? Entah Haraki. Entah Haraki yang nak maksudkan ni adalah orang yang nak mengejar apa dia? Nak mengejar di jalan parti politik. Boleh? Kemudian dia, aliran dia Hasan Al-Banna, tu Haraki. Kemudian aliran Syed Qutb. Benda-benda ni memang bercanggah langsung dengan ilmu. Dan bercanggah langsung dengan apa yang digalakkan oleh apa? Al-Azhar Syarif. Kan kita sebelum ni, idea kita macam mana? Umat Islam ni sentiasa baik, insya-Allah taala. Yang geng Haraki tu, dia nak dapat kerajaan, dia mesti apa? Sentiasa zahirkan buruk, betul tak? Kalau tidak, macam mana dia nak ni? Dia nak menang. Dia dapat. Atau buatlah isu. Kita sebenarnya manhaj Haraki ni kita nak mentatbik hukum syariat Allah Subhanahu. Hukum syariat apa nak ditatbik? Hudud. Hudud. Okey, baik, hudud. Macam mana? Kita menang dululah baru boleh. Okey, sistematik hal lain tak ada kira. Al-Azhar ada. Nak tatbik hudud, tatbik apa semua. Duduk atas meja, buat sistem, buat pembincangan, buat apa semua. Ada hal kibar tak ada. Cuba tanya Pah, depa sejauh mana bincang dah hak dah ni. Apa sistem apa dipanggil apa? Institusi-institusi yang nak dibangkitkan ataupun problematik untuk nak memperincikan berkenaan hudud. Ada tak ada? Ini diceritakan sendiri oleh Ustaz apa Ahmad Al-Muhammadi tu, Ustaz Halim, Ustaz Abdul Halim Al-Muhammadi, yang mana beliau orang Kelantan, orang Abin, terlibat dengan PAH pada tahun 1990 ketika PAH menang di Kelantan. Waktu tu apa dia? Dibuatnya perhimpunan untuk kita nak tatbik hudud dan sebagainya, tapi komiti tu tenggelam sekejap. Mei 1995 tersilap, mengundi balik, baru terbit balik isu hudud, baru dihimpunkan komuniti balik. Baik, tak ada apa, komiti balik. 1999 bersama. 2004 lah kali tak ada apa usaha sebenar pun yang dilakukan. Lah kali hanyalah hudud dan melaksanakan syariat Islam itu menjadi mainan politik supaya mendapatkan kekuasaan. Sedangkan kita manhaj Al-Azhar adalah bayan sejelas-jelas yang tak ada sembunyi apa pun. Tak ada niat untuk nak mendapat kekuasaan, tak ada niat untuk apa. Sebab kalau kita cerita semua, rugilah. Menang kat UMNO lah. Baik kita ni cerita sikit, kita tak cerita semua. Hakikat ilmiah secara apa? Secara jelas. Faham Afifah? Betul macam mana kesian lah mereka, Haraki. Bagi Ana, biar mereka lah urus masing-masing lah. Biar apa mereka dengan labu-labu mereka nah. Tak ada apa isu kita. Ustaz, apa ada pihak mengatakan kenyataan politik itu kotor, itu sekular kerana memisahkan politik dengan agama. Apa pandangan Ustaz? Baik. Politik ada dua, mukmin. Kebanyakan orang yang kata politik kotor tu sebenarnya bukan bermaksud politik umum. Dia ada dua. Yang pertama politik umum, yang kedua politik kepartian. Boleh? Politik umum, apa maksud politik? Secara umum, siasah adalah susun takbir satu-satu negara untuk meraihkan kemaslahatan masyarakat umum satu-satu negara. Itu dimaksudkan siasah. Boleh?
Dan dalam urus takbir memberi keamanan dalam kenegaraan, kehamuan dalam kenegaraan, agama ada dalam benda tu, ada agama. Ada agama dan bahkan setiap maqasid daripada agama nak tahqiq benda tu. Boleh? Yang dimaksudkan kebanyakan orang terhadap politik kotor ni bukan politik umum ni. Bahkan dipanggil politik kepartian. Maknanya apa? Masuk UMNO kata sekular, masuk PAH kata Islamis, masuk ni PAN orang kata liberal, masuk PKR kata pejuang Islam, masuk ni kata apa dia nak naik atas kena maki orang dulu, kena terajang orang dulu, betul tak? Antum ingat senang kan nak dapat jawatan dalam PAH sekalipun kalau antum tak buruk-burukkan saudara antum untuk nak naik, zahirkan keburukan dia, antum buat apa-apa supaya dia dapat mabuk dan antum dapat elok. Antum ingat senang ke macam tu nak dapat jawatan dalam parti, nak jadi menteri. Jadi, itu orang dia kotor. Boleh? Anda malah nak cerita YB yang buat keburukan banyak dalam masyarakat yang kata daripada parti Islam. Boleh? Jadi tidak melazimi dengan mengatakan politik itu kotor bahawa dia sekular dan memisahkan politik dengan agama dah. Di sini kita batangkan kelaziman dengan kita kata politik kotor itu yang dimaksudkanlah politik kepartian dan itu sebenarnya hakikat realiti politik kotor. Jadi bila saya tak masuk PAH, adakah maksudnya saya memisahkan agama dengan politik? Tak. Boleh? Itu mungkin gagal pada sebahagian orang faham. Tapi kita terlibat dalam urus takbir yang memberi keharmonian. Itu politik sebenarnya. Saya terlibat dalam institusi bank. Saya terlibat dalam institusi kita kata masyarakat geng-geng KSU, geng-geng KSN, geng-geng ke mahkamah apa semua. Itu politik lah. Politik dengan arti kata mentadbir negara bagi mencapaikan keharmonian dan kemaslahatan. Itu maksud politik. Faham? Faham apa Mukmin? Okay, kepadanya apa jawapan atau pandangan Ustaz akan golongan anti vaksin suka melabel ahli agama yang mengambil vaksin itu sebagai ulama su' ataupun sebagai ejen Yahudi yang seakatan dengannya. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan bagaimana pula golongan agama mengatakan ahli vaksin sebagai haram sedangkan kebanyakan majlis fatwa telah mengatakan akan keharusan vaksin. Dan apa pula standard jawapan Masyarakat Azhar dan jawapan Azhar tentang vaksin itu? Terima kasih, tak ada masalah. Kami syuhada, tak apa. Ana cabang antum lah, tak apa sangat. Baik. Isu golongan ustaz yang dilabel anti vaksin sebagai ulama su'. Yang tu kita kata tak tahulah, ana tak ada apa sangat lah kalau orang contoh ana menyokong vaksin, tu pandangan ana. Boleh? Setengah-setengah orang dia berkata kat ana ulama su'. Kita tak ada apa, kita nak kata macam mana? Kepada mulut orang nak buat macam mana? Boleh? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pula agama yang mengatakan vaksin, golongan agama yang mengatakan vaksin haram? Itu mungkin ijtihad mereka. Dan kita kata ijtihad tidaklah semestinya betul. Bukanlah mereka maksum. Bahkan boleh dikritik, boleh dibincang. Jadi masalah dia, orang awam, tak perlulah kita bebankan daripada kaedah-kaedah yang banyak, cukup dengan kita kata bincang secara detail berkenaan dengan perkara tersebut. Dan masalah vaksin pun ada khilaf di segi para ulama. Dari segi ada mazhab yang tidak membenarkan untuk mengambil ubat dengan najis, ada mazhab membenarkan untuk mengambil najis, dan mungkin sebahagian orang yang asalnya membenarkan mengambil dengan najis dia kata tak, sedangkan ada alternatif yang lain dan sebagainya. Jadi kesemua tu berdasarkan apa data yang mereka dapat lah. Jadi kita menghormati siapa-siapa yang berpandangan contohnya haram semua. Dan bagi saya ada hujah saya bagi siapa yang mengharamkan vaksin. Kita kata vaksin yang mereka kata haram adalah dasar kesilapan data yang mereka dapat, mungkin kesilapan terlepas pandang kepada kaedah, tapi kita mestilah zahirkan benda tu dalam bentuk penghormatan antara satu sama lain. Boleh? Ya, secara umumnya vaksin ini kita kata benda yang tak apa settle dah. Cuma vaksin COVID ni mungkin khilaf di kalangan para ulama, hatta masyayikh Al-Azhar kami sendiri pun
ada khilaf berkenaan dengan masalah vaksin. Dia banyak macam COVID ni macam terlampau tergesa-gesa sangat. Belum diadakan uji kaji yang lebih mendalam. Kadang-kadang tentang apa dia? Tentang kesan sampingan dan sebagainya. Jadi depa setengah ulama tak galakkan ambil, tapi tidaklah mengharamkan. Tidak mengharamkan. Itu setengah-setengah daripada masyayikh kami. Jadi kita kata benda tu disebabkan masih lagi kabur, dan maka seorang itu berijtihad berdasarkan maklumat yang dia ada, dan dia sebut ijtihad yang la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain, dan meskipun ada hak juga bagi seorang ilmuwan menyatakan yang mana yang rajih daripada pandangan berdasarkan data dia masing-masing. Boleh? Baik, itu jawapan lah sebab sikit. Kalau menjawab, anda harap menjawab lah. Kalau tak menjawab, minta maaf lah. Baik. Ali tanya, ada tak sejarah sebelum ini atau sekarang ini tenaga pengajar Al-Azhar sendiri bermanhaj salafi yang wasati, tidak terlalu syadid atau keras? Adalah sejarah tak? Kita kata mereka Azhari kesemuanya, kita sebut manhaj yang kita sebut tadi lah. Adapun yang kebanyakan beraliran Salafi ni kita tak pergi Al-Azhari lah, tak pergi Azhari. Muncul dalam kita kata arena Mesir, tokoh-tokoh Muhibbuddin Khatib, Hasan Banna, dia bukan Azhari. Syed Qutb ke Azhari. Ada tokoh Salafi siapa dia? Abdul Hamid. Abah Hamid Faqih, Abdul Hamid Faqih, dia Qafi, silap nama dia. Dia mengaji Al-Azhar, dia berkata. Tapi mungkin tak habis kot. Lepas tu jadi Wahabi. Mengaji Azhar sedap. Dia buka Jamiah Ansar Sunnah. Diberi duit yang banyak lah. Boleh? Kemudian Ahmad Syakir sedikit ada terpengaruh dengan aliran Salafiyah, dengan dia karang kitab Nizam Muttalaq fil Islam. Dia ada unsur sikit lah keluar daripada bermazhab, tapi sebenarnya masih lagi dia Al-Azhari, dia bukan Salafi pun. Sikit juz'iyat sikit. Itu tidak menafikan keazharian dia. Hakikatnya kita panggil Azhari ni secara umum tak ada Wahabi. Tak ada Wahabi. Maksudnya yang bermanhaj dengan manhaj tadi lah. Yang bermanhaj dengan manhaj apa? Manhaj tadi. Tapi kalau kita kata Azhari dengan arti kata dia belajar saja di Al-Azhar tapi tidak mengikut manhaj itu, maka kita tak kata dia tu Al-Azhari sebenarnya. Boleh? Kita kata Azhari pada pada sijil lah gitu. Pada sijil. Macam Toha Hussein, dia Azhari Sa'ad tapi dia tak dapat alimiah. Ahmad Amin Azhari tapi dia tak dapat alimiah. Zaki Mubarak dia Azhari tapi dia tak dapat alimiah daripada Azhar. Dan ada beberapa sikit syuzuzat mereka ni pada beberapa pandangan yang pandangan berbeza dengan ulama-ulama Al-Azhar. Boleh faham Ali lah? Anak setakat tak ada lah Azhari yang betul-betul Azhari yang kita nampak cukup elemen-elemen manhaj itu dia perangai syuzuz macam orang lain. Tak ada. Baik, Al-Hasaniyah tanya, saya tanya secara direct, adakah Tuan Yi tak sepatutnya terjun dalam bidang politik kerana beliau merupakan seorang ustaz? Kita kata sepatutnya tak perlulah. Betul macam mana kata, seorang ustaz tak sepatutnya terjun. Tapi kalau dia terjun, sepatutnya jangan kita kata zahirkan dia sebagai watak agama. Hatta Tuan Guru Ni Aziz, hatta Tuan Guru Haji Hadi, kita kata betul dia berilmu betul. Tetapi janganlah dilihat dikritiknya mereka itu seperti dikritiknya Rasulullah. Tak, jangan macam tu. Bahkan kita kata kena
zahirkan imej depa sebagai politician, bukan sebagai seorang ustaz. Itu bagi pandangan ana lah. Mungkin yang tu setuju, mungkin yang tu tidak. Pandangan ana gitu. Kata ustaz ni, ustaz PAN ni, ustaz DAP ni, betul tu. Setiap ada individu kita panggil karakteristik yang mungkin perlu dia zahirkan. Jangan sebab anda nampak rempah ni, dia selalu nak zahirkan dia ni sebagai parti agama Islam yang dia panggil otonomi terhadap agama Islam. Itu yang masalah dia. Lepas tu depa buh gelaran, bukan dia ada mengaji betul-betul dapat iktiraf daripada ulama-ulama betul pun. Depa ni tok guru, yang ni ustaz, mana-mana bagi ustaz, padahal dia bukan mengaji agama pun. Hanya kerana main ceramah aja. Ustaz Ahmad Sabu. Kan? Ustaz Mahfuz. Kerana apa? Ustaz apa dia? Tak ada mengaji agama, dia bagi ustaz. Faham? Dia cara grooming dia tu. Nak mengatakan depa ni betul-betul adalah pejuang agama itu hakikatnya ralat. Tak patutnya berlaku. Mungkin yang tu setuju, tak setuju, tak apa, anak terbuka pada tu untuk bangkang lah, tak ada masalah. Boleh? Ada apa lagi soalan? Okey kah sekarang ni? Jelas kah? Jelas tak? Jelas. Jelas nak? Ada lagi soalan Ustaz? Ustaz nak teruskan ke macam mana? Ikutlah, kita ambil lagi 3 minit. Kalau ada soalan, kita buka soalan. Kalau tak ada, kita tutup lah, insyaAllah. Ada soalan daripada saudara Syed Faiz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara nak terapkan manhaj Al-Azhar Al-Sharif bagi orang yang belum terbiasa dengan manhaj ini? Adakah kena berguru dengan guru yang bermanhajkan Al-Azhar atau bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khair. Ya, betul lah. Kena berguru lah. Kena guru. Dia, kita bagi nak menanam manhaj Al-Azhar Syarif ni, kena kita berguru. Itu dia punya jalan paling singkat lah. Kena berguru dengan orang yang biasa dengan manhaj Al-Azhar. Jadi kebanyakannya insya-Allah lah, kalau pondok tani contohnya babak tu, walaupun dia tak ngaji Al-Azhar, dia faham. Dia Allah Ta'ala bagi nurani lain bagi diri dia. Boleh? Dan kita kata hakikatnya elakkanlah daripada belajar guru-guru yang ada kecenderungan politik. Itu bagi pandangan anak. Kerana orang-orang yang ada kecenderungan politik ni, kebanyakan dia bias. Dia bias. Dan orang yang bagi anak lah, orang muda yang menzahirkan betul-betul manhaj Al-Azhar secara baik, secara terpimpin, antaranya adalah Fadil Ustaz Nazrul Nasir. Jadi yang tu kena panggil jugalah liqa' Asyairah, kena panggil juga Ustaz Nazrul Nasir, cerita juga berkenaan dengan ilmu, ceramah umum dan sebagainya. Dia antara orang yang menzahirkan manhaj Al-Azhar Syarif lah. Itu di Malaysia. Boleh? Dan insya-Allah secara umumnya akan diserap manhaj itu dalam diri masing-masing, insya-Allah taala. Dan saya baik nak? Baik. Tu Sanawi kata nak kena kena tanam di jerak Cina lah. Boleh? Baik, Mukmin tanya, Assalamualaikum. Saya ada soalan, ada beberapa persatuan Mesir menggunakan kitab tafsir rujukan Syekh Salah Khalidi di Jordan. Saya cuba buat carian berkenaan beliau tapi tak jumpa. Apa pandangan Ustaz berkenaan beliau? Saya ada dengar tesis beliau tentang Fizilal Kutub, Fizilal Al-Quran. Syekh Salah Khalidi salah seorang daripada pengkaji tafsir lah. Pengkaji tafsir, dan beliau memang buat tesis tentang Fizilal Al-Quran. Boleh? Dan setakatlah pengetahuan beliau, kita kata antara orang yang beraliran haraki lah, beraliran haraki, dan kita akan lihat kecenderungan dalam menyampaikan ilmunya itu dia dibayangi oleh teori-teori yang dikemukakan oleh Syed Qutb. Itu bagi pandangan anda lah, baca sikit-sikit buku-buku dia. Mungkin Mujahid boleh sambung baca buku-buku dia, tapi itulah bagi anda dengan mata yang berhati-hati, yang menjaga-jaga. Boleh? Tapi seeloknya tumpukan dulu muqarrarat, silibus yang perlu kita dalami dahulu supaya akal kita bersih
Kita ambil ilmu itu daripada memang telaga dia bersih sebelum kita nak pergi cuci telaga yang kotor. Boleh? Awal-awal memang kena ambil asas pengajian itu secara apa? Secara intensif, kuat dan bermulazamah lah. Macam itulah hukum dia, macam kita mengaji ilmu mantik kan. Ilmu mantik yang bercampur aduk dengan falsafah yang teruk. Kita dalam pandangan sulam kita sebut apa dia? Apa perlu apa dia? Orang yang ada kamil qarihah, orang yang cerdik dan kemudian dia mumaris sunnati wal kitab. Dia ada asas yang baik Quran dan sunnah, maka dengan itu dia mampu untuk menapis idea-idea yang kita kata mungkin bias menyimpang daripada aliran ahli sunnah wal jamaah secara umum dan juga manhaj al-Azhar secara khusus. Boleh? Wal khulfu fi jawazi istighali bi ala salasati aqwali kan. فم الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم. boleh. وقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس الكتاب والسنة ليهتدي به إلى الصواب. Itu contoh. Danish tanya, saya apa terdapat buku bacaan Taman Azhar dalam bahasa Melayu? Ada sahabat saya nama dia Nabil. Nabil ke apa? Dia pun insya-Allah on the way nak terbitkan hasil syarahan Ustaz Nazrul bagi manhaj al-Azhar, dan ana sendiri pun dah terjemahkan dah manhaj al-Azhar ni ke dalam bahasa Melayu. Mungkin insya-Allah syarahan ana sampaikan kepada antum ni sedikit antum boleh tahu berkenaan dengan selok belok manhaj al-Azhar ni, fokus dia insya-Allah. Dan insya-Allah lah kita akan usahakan untuk kita terjemahlah buku-buku Syekh Usama Syed Al-Azhari kepada masyarakat Melayu. Cuma saya galakkanlah supaya kita penuntut-penuntut ilmu rakyat Malaysia, walaupun kita mengaji di Universiti Malaysia, perkuatkan diri kita untuk mampu membaca kitab-kitab Arab, membaca kitab-kitab bahasa Inggeris, kerana itu adalah kemahiran yang sangat-sangat penting. Bolehlah jenisnya? InsyaAllah ta'ala. Boleh? Okay, asas sekadar itu saja kot. Saya sampaikan pada malam ini kepada ahbab semua. Jadi saya minta maaf lah kekurangan mungkin menyentuh kita kata titik-titik sensitif, tapi saya bersifat terbuka lah untuk mana-mana di kalangan antum untuk menyatakan pandangan dan sebagainya. Jadi insya-Allah ta'ala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kurang itu adalah daripada diri ana sendiri. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa azza wa jalla, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih semua insya-Allah. Banyak daripada ni Al-Azhar kah duduk di Mesir kah? Ramai ni duduk di Mesir kah? Ramai di Mesir. Ramai daripada Mesir kah? Ke ramai daripada student-student dalam negara? Siapa Mesir? Beritahulah. Tulis kat komen Mesir. Siapa yang ni? Malaysia, tulis Malaysia. InsyaAllah khair. Tu Anis tu ada. Baik. Khair insyaAllah. Jadi tak ada apa guna. Ni bersekolah dengan Danish. Ya. Baik, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja saya serahkan kepada mursyid untuk mengendalikan majlis insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Faiz Fatih atas penerangan tadi. Secara kesimpulannya, bahawa manhaj Al-Azhar bukanlah sebuah bangunan semata-mata, bukanlah siapa yang belajar di Mesir semata-mata, akan tetapi manhaj Al-Azhar adalah sebuah sistem untuk membentuk jati diri sebagai penuntut ilmu yang sejati dengan cara yang benar. Jadi sampai di sini sahaja. Segala salah dan silap harap diberikan kemaafan dan teguran. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.